Okey. So, boleh nampak paparan cikgu? Boleh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, Salam. cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Okey, so hari ini kita akan masuk ulang kaji bab yang kedua iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, so kita tengok dulu peta konsep ni untuk kita revise apa yang dah belajar sebenarnya untuk tajuk ni. Assalamualaikum. Okay, first apa yang kita nak kena tahu, apa yang dimasukkan dengan ungkapan kuadratik. So bila kata ungkapan kuadratik, ingat kekuasa tertinggi adalah dua. Melibatkan satu saja pemboleh ubah. Maksudnya kalau dalam persamaan tu kita guna X, so mesti ada X sahaja. Contoh, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So ini adalah kita panggil ungkapan kuadratik. Boleh? Ataupun contoh dekat sini, AY kuasa 2 tambah BY tambah C. Yang mana A, B dan C ni adalah nombor. Ataupun kita panggil sebagai pemalar. Maksudnya nilai A tu tak boleh sama dengan kosong. Kalau A sama dengan kosong, tak ada X kuasa 2. So dah tak jadi ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik, so mesti ada perkali kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Contoh, 3X kuasa 2 tambah 5X tambah 3. So ini kita panggil sebagai ungkapan kuadratik. Ataupun 5X kuasa 2 tolak 2X. Tak ada C. Still lagi adalah ungkapan kuadratik. Ataupun 10X kuasa 2 tambah 7. Tak ada nilai B. Still adalah ungkapan kuadratik. Yang penting nilai A tu tak boleh sama dengan kosong. X square tu mesti ada. Okay, morning Mubina. Okay, cikgu sambung So maksudnya untuk ungkapan kuadratik mesti ada X kuasa 2. Okay, apa yang dimaksudkan pula dengan fungsi kuadratik? Beza. So kalau ungkapan dia tak ada sama dengan. So tapi untuk fungsi kuadratik dia ada sama dengan. Yang membezakan iaitu F ni. F ni bermaksud fungsi. Fungsi dalam sebutan X. Itu maksudnya fx tu. So Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. So bila kata fungsi, so kita boleh lukis graf. Maksudnya dia ada graf. Graf itu bergantung kepada nilai A. So kamu tengok nilai A kat sini. Kalau A kita positif, so ingat positif mesti bentuk senyum. Kalau A kita negatif bentuk masam. Tu first konsep yang kamu kena tahu bila melibatkan fungsi kuadratik. Tengok nilai A dia. Bentuk senyum ke bentuk masam? Assalamualaikum Dania. So kalau A positif bentuk senyum, kalau A negatif bentuk masam. Lady Empire siapa? Nirul Okey, cikgu sambung So bila graf tersebut bentuk senyum, okey kita akan tengok kat mana dia punya paksi simetri. Yang ni sebenarnya kamu tak hafal pun tak apa. Just ini untuk kamu punya pengetahuan So kalau B kita adalah positif, maksudnya nilai yang tengah-tengah ni. So kalau B kita adalah negatif, kurang daripada kosong, so dia akan berada belah kanan. Kalau B kita positif, dia akan ada belah kiri. Assalamualaikum Alia. Okay, jom sambung So kalau B equal to 0, maksudnya dia lalu memang dekat tengah-tengah. Okay, lagi satu kamu kena ingat, bila graf fungsi kuadratik, dia adalah bentuk simetri. Maksudnya belah kiri ni sama dengan belah kanan. Maksudnya kalau kita lipat,
dia mesti bercantum. Luas dia sama. Sebab tu dia ada paksi simetri. Paksi simetri tu maksudnya yang membahagi tengah-tengah pada nilai berapa. Itu konsep dia. Morning, Chong. Okay, untuk bentuk graf A kurang daripada kosong pula, sama. Tapi dia bentuk masap. Kalau B kita negatif, dia akan ada belah kiri. Kalau B kita adalah positif, akan berada belah kanan. Kemudian kalau B equal to 0, memang dia lalu dekat tengah-tengah. So equal to 0 So dia punya pintasan Y pula, tengok nilai C. Nanti kita tengok macam mana. Tak payah hafal graf ni nanti tengok konsep dia macam mana. So untuk graf senyum ni pula, okey dia punya pintasan Y maksudnya dia memintas pada paksi Y. Okey. Seterusnya persamaan kuadratik. Okey, persamaan maksudnya kita selesaikan untuk cari nilai X dia berapa. So ingat lagi tak pakai EQN. So bila kita ada equal to 0 maksudnya kita boleh cari nilai X dia berapa. So mesti ada dua nilai X. Iaitu kita panggil sebagai punca. Yang kita selesaikan, so X tolak 1 contohnya. X tolak 4 sama dengan 0 contohnya. So kita punya punca adalah X sama dengan 1, X sama dengan 4. So ini kita panggil sebagai apa? Punca. Ini semua dah belajar kan? So cikgu revise saja semulalah. So punca bagi suatu persamaan kuadratik ialah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Maksudnya apa? Kalau cikgu ada X sama dengan 1, cikgu ganti dalam persamaan ni, so cikgu akan dapat nilainya mesti sama dengan 0. Cikgu gantikan 4 dalam ni, so bila cikgu ganti 4 tolak 4 kosong, betul? So darab dengan ni jadi 0. So jadi 0. Maksudnya ia adalah punca. Contoh, cikgu ada nilai X lain. So contoh X sama dengan 5. Okey, adakah X sama dengan 5 ni punca kepada persamaan ini? Macam mana kita nak tentukan? Kita ganti dalam persamaan ni. Kalau kita tak dapat sama dengan 0, maksudnya 5 tu bukan punca. Okey, contoh X sama dengan 5, kita ganti kat sini. So 5 tolak 1, 5 tolak 4. Sama dengan 0 tak? So 5 tolak 1, 4. 5 tolak 4, 1. So 4 darab 1, 4. Maksudnya tak sama dengan 0. Boleh? So bila tak sama dengan 0, maksudnya X sama dengan 5 ni apa? Bukan punca. Tu cara kamu nak tentukan sama ada dia punca ataupun tidak. Ganti dalam persamaan mesti dapat equal to 0. Boleh? Okey, so punca bagi satu persamaan kuadratik boleh ditentukan melalui kaedah pemfakturan. So yang kita buat ni adalah kaedah pemfakturan ataupun kaedah graf. Kaedah graf macam mana? Maksudnya kita lukis graf, daripada graf tu kita tengok kat mana pintasan Y. Nampak? So ini adalah pintasan, bukan pintasan Y, pintasan X. Maksudnya graf kita memintas X pada nilai berapa? So nilai X tersebut adalah kita punya nilai punca-punca. Okay, nampak tak? Okay, yang ini adalah dia punya pintasan X. So ini adalah dia punya punca. Ni pun sama. So ini adalah dia punya punca. Sama ada kaedah pemfakturan ataupun kaedah graf. Okey, so itu sahaja yang kamu belajar dalam ni. Dan kamu satu lagi kena tahu untuk lukis, untuk lakar graf bagi fungsi kuadratik. Lakaran macam mana? So, cikgu sikit. Bila kata soalan suruh lakarkan, so kamu kan ada 3 benda. Ada satu kerja baru buat. Bila saya tolong benda. Nanti ni kelas ni. Yang lain tak ada lagi. Okay, so lakarkan. First step yang kamu kena tengok kepada nilai A. Tengok nilai A sama ada lebih besar daripada 0 ataupun kurang daripada 0.
Ekonomi. So tengok kepada nilai A sama ada A kita positif ataupun A kita negatif. So ingat kalau A positif bentuk senyum, kalau A negatif bentuk masak. Okay, itu step pertama. Bila soalan suruh lakarkan. Okay, step yang kedua kita cari nilai pintasan Y. Bila kata pintasan Y, so kena ingat nilai X adalah sama dengan kosong. Maksudnya dalam persamaan yang ada, kita gantikan X sama dengan kosong, kita cari Y dia berapa. So bila pintasan Y maksudnya dia memintas Y pada berapa. Contoh cik ada graf macam ni. So kat mana dia punya pintasan Y? Ni nampak. So ni adalah Y betul. So ini adalah pintasan Y. Kita tengok cari dia. Okey, yang ketiga kita kena dapatkan dia punya pintasan X. Bila pintasan X, mesti Y sama dengan kosong. So ada 3 benda yang kamu kena cari sebelum boleh melakar graf. Kita tengok soalan macam mana Farisha. Assalamualaikum Farisha. Okey, sekarang ni tak ada apa ditanya. Okey, tengok soalan Okey, kita pergi soalan. Kita tengok soalan kertas 1 dahulu. Okey, soalan yang pertama. Cari nilai K dalam persamaan kuadratik yang berikut. Okey, dibagi kita persamaan kuadratik. So, kita nak cari nilai K. So, bila kita nak cari nilai, maksudnya kita kena apa? Selesaikan. Okey, nampak? So, bila ada sama dengan macam ni, so kita buat darab silang. Maksud yang ini naik atas, yang ni buat naik sebelah. So, dia akan jadi K tambah 4 darab dengan K tambah 3 sama dengan 3 darab dengan 2. Boleh? So nampak dah jadi 2 ungkapan. So kena buat apa? Kena kembangkan. So kat sini lah senang. Okay, so darab naik atas. So dia akan jadi K tambah 4. K tambah 3 sama dengan 3 darab 2, 6. Boleh? So kita selesaikan. So ini kena macam biasalah. Kena kembangkan. So K darab K, K kuasa 2. Morning Jovin. So K kuasa 2, kemudian K darab dengan 3 tambah 3K. 4 darab K tambah 4K. So 4 darab 3 tambah 12. Sama dengan berapa? Sama dengan 6. So nampak dah jadi satu persamaan. So ingat bila persamaan kuadratik kita mesti nak equal to 0. Kong Fatin. Okay, so kita mesti nak equal to 0 maksudnya semua sekali kita bawa ke depan. So dia akan jadi K kuasa 2. Ini boleh selesaikan tak? K dengan K boleh. So 3K tambah 4K jadi tambah 7K, so tambah 12, so 6 bawa depan jadi tolak 6. So dia akan jadi K kuasa 2 tambah 7K, 12 tolak 6. Berapa? 2 tolak 6 berapa? 6. 12 tolak 6, 6. Yes, good Q. Sama dengan kosong. So kita punya persamaan kuadratik dah jadi K kuasa 2 tambah 7K tambah 6 sama dengan kosong. Okay, so next step apa kita kena buat? So pakai EQN. Sebab kamu nak cari nilai K. K tu adalah macam X. So pakai kalkulator, cikgu ulang balik So kita revise macam mana. So tekan on, tekan mode 3 kali. Nampak keluar EQN, so ambil 1.
So kita nak pakai apa? Kita pakai degree. So tekan anak panah ke kanan, ambil degree berapa? 2 sebab kuadratik. So dia akan tanya A berapa. So dekat sini A kita berapa? Nampak? So A kita adalah sama dengan 1. Kalau tak ada nombor kat depan maksudnya 1. So B kita adalah sama dengan 7. C kita sama dengan berapa? 6. So ganti masuk dalam ni So A sama dengan 1, tekan sama dengan. Ditanya B, B sama dengan 7, tekan sama dengan. C sama dengan 6. So dapat negatif 1. So mesti ada ni sebab sekarang kita guna pemfakturan. So sama dengan 0. So jawapan kita yang pertama, dalam kalkulator memang X. Tapi kat sini kamu jangan tulis X. Ikut kita punya pemboleh ubah dekat sini. Kat sini K. Yes, sebelah sini. Nak guna K. Yes, good. Kena guna K. Kalau kita punya tu M, so guna M. Kalau X baru guna X. So jawapan kita K sama dengan negatif 1. Lagi 1, K sama dengan, tekan anak panah ke bawah ni nak tengok jawapan satu lagi. K sama dengan negatif 6. Okay, so maksudnya faktor kita sekarang adalah K tambah 1. Dia reverse Kalau sini tolak 1, so kita punya faktor K tambah 1. Yang ni K tambah 6. So jawapan kita mana satu? A, B, C atau D? K negatif 1, K negatif 6. So the answer is? C. C? C ke B? B. 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 Nampak? Cikgu punya soalan ni tak clear? Nampak soalan ni? Nampak cikgu. Okey. So jawapan kita sekarang adalah apa? B. K sama dengan negatif 6, K sama dengan negatif 1. Cikgu tunjuk jalan kerja ni yang lengkap untuk kertas 2. Kalau kertas 1 tak perlulah kamu tulis macam ni. Kamu dah tekan kalkulator, terus dapat K sama dengan negatif 1, K dengan negatif 6. Kiranya betul lah tu. Ni cikgu tunjuk tu jalan kertas 2 So kena lengkap, mesti ada pemfakturan ni. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, cari nilai H. So nampak tak? So bila kata ada satu titik yang lalu dekat satu persamaan, so kita boleh ganti titik tersebut masuk dalam persamaan. Sebab konsepnya titik tersebut memuaskan persamaan. Sebab dia berada. Tak kisahlah kat mana pun, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Janji dia berada pada garis. So kita boleh guna titik tersebut. So bila nak guna, so bila H kosong, so depan nilai apa? X ke Y? Depan ni nilai apa? Y. X. X, yes. Jangan tukar So depan adalah nilai X, belakang ni adalah merujuk kepada nilai Y. Macam kita buat koordinat, macam kita plot. So depan tu merujuk kepada nilai X, belakang merujuk kepada nilai Y. Maksudnya sekarang, X kita adalah sama dengan H, Y kita adalah sama dengan 0. Boleh? So sekarang kita nak cari nilai apa? Kita nak cari nilai H. So dua nilai ni kita ganti dalam persamaan. So maksudnya sekarang kita punya persamaan Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. So Y sama dengan berapa? 0. So 25 tolak dengan X. X kita apa sekarang? H. So H kuasa 2. Boleh? Okey. So kita nak cari H. So nampak tak ni negatif? So kalau kita punya perkali yang kita nak cari tu negatif, bawa pindah dia supaya jadi positif. So maksudnya kita bawa dia ke depan. So akan jadi H kuasa 2 sama dengan 25. Kita nak cari H sekarang kan? So H adalah sama dengan punca kuasa 25. So ingat bila punca kuasa sebenarnya dia ada dua nilai. Satu positif, satu negatif. Biasa kan macam tu. Bila ada punca kuasa, so mesti ada dua nilai positif dan juga negatif. So berapa punca kuasa 25? Punca kuasa 25 berapa?
Kan punca kuasa. Nampak? Jawapannya adalah 5. So nilai H kita sekarang adalah 5 dan juga negatif 5. So nak ambil jawapan dua-dua ke? Tak, 1. So apa jawapan kita? 5. Yes, very good Loshini. Nampak tak? Sebab apa kita ambil H kita 5? Nampak tak dekat graf? H kita berada di mana? Berada di positif. So H kita sekarang adalah sama dengan 5. Maksudnya kalau ada kat sini, so ini adalah negatif 5 dengan 5. Itu maksudnya. Dan sekarang soalan tanya H kan? So H kita jawapannya adalah 5 sahaja. Assalamualaikum Fifi. Okey, cikgu sambung Okey, clear soalan nombor 2? Cikgu soalan nombor 3? Okey, soalan yang ketiga masih lagi dia bagi kita graf. Tintong. Assalamualaikum Mirul. Okey, so nampak sekarang dia bagi kita persamaan negatif 3 X tolak 4 kuasa 2. So ada dia punya graf tersebut dia lalu pada nilai K. So apa nilai K kita sekarang? Macam mana kita nak cari nilai K kat situ? So apa koordinat dekat sini sebenarnya? Dia lalu betul-betul dekat kosong. K kosong ke ataupun kosong K? Koordinat dia sekarang. Siapa boleh jawab? K kat sini, nilai X ke nilai Y? Nilai X. X. Nilai X, yes. Koordinat kita sekarang apa? K apa? K K kosong. yes, good. Konsep kat situ kamu kena tahu. So maksudnya sekarang sebab Y dia 0 kan. So dia punya koordinat adalah K kosong. So ini adalah nilai X, yang belakang ni adalah nilai Y. Maksudnya sekarang X kita adalah sama dengan K, Y kita adalah sama dengan kosong. Boleh? Okey, ni sama macam soalan tadi. Ada garis, ada titik yang lalu dekat dia. So maksudnya kita boleh guna titik tersebut untuk ganti dalam persamaan. Sama tak bentuk soalan yang tadi? Yes, sama. Nampak? So kita gantikan terus. So Y kita sekarang adalah kosong. Maksudnya kosong sama dengan negatif 3. X kita sekarang apa? K. So K tolak 4 kuasa 2. Boleh? So sekarang yang ni kita selesaikan. So kosong sama dengan negatif 3. So K tolak 4 kuasa 2 tu kita expand, kembangkan. Maksudnya K tolak 4, lagi satu K tolak 4. Boleh? Okey, so selesaikan Bukan sekarang. satu tambah satu tolak je. Apa dia? Apa Bukan dia satu Mi? tambah satu tolak je. Tak. Bukan satu Bila- tambah satu tolak. Tak. Yang tambah tolak tu contohnya kalau cikgu ada K kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. So yang ni baru kita tukar jadi K tolak 4, K tambah 4. Lain So bila ada kuasa 2 ni maksudnya dua-dua tu benda yang sama. Contoh cikgu ada K tambah 4 kuasa 2. So maksudnya K tambah 4 darab K tambah 4. Boleh ni So mesti sign yang sama. Kalau kita faktorkan untuk bentuk yang macam ni baru satu tolak, satu tambah. Okay. Nampak beza kan? So ingat konsep bila square, so mesti benda yang sama ni. Boleh? Boleh. Okay, so ingat sama bukan satu tolak, satu tambah. Memang ada biasa tu yang buat kadang kesilapan macam tu. Jangan buat Okay, so kita expand sekarang, kembangkan. So dia akan jadi kosong sama dengan negatif 3. So K kuasa 2, K darab K, K kuasa 2. K darab negatif 4, negatif 4K.
Negatif 4 darab K, so tolak 4K, tolak jadi tambah 16. Negatif 4 darab negatif 4. Okay, boleh? So sekarang kita nak selesaikan, betul tak? Okay, so kosong sama dengan negatif 3, K kuasa 2. Ni selesaikan negatif 4, negatif 4, negatif 8K tambah 16. So ada K kat luar, kembangkan. Semua darab masuk ke dalam. So kosong sama dengan negatif 3K kuasa 2 tambah 24K tolak dengan 3 darab 6 berapa? 3 darab 6? 18. 18. Oh 18 sangat. 316 cikgu. Ha? 3 darab 16. 3 bukan 3 darab 8. Subhanallah. 3 darab 16. 3 darab 16, 48. Okey. So nampak? Okey, kemudian kita nak apa buat sekarang? Kita nak guna pemfaktoran. Sebenarnya kat sini, kamu tak perlu darab pun boleh ni sebenarnya. Okey, silap ni. So ni kamu boleh bawa ke sebelah sebenarnya. Okay, ni cuk padam balik Sebenarnya lagi mudah. So kosong kita bawa sebelah negatif 3. So maksudnya kosong bahagi negatif 3 akan jadi berapa? Kosong, betul tak? So tinggal K kuasa 2 tolak 8K tambah 16. Lagi mudah. So dah jadi kuadratik betul sekarang? Macam biasa tekan EQN. So mod 3 kali. 1. Ambil tekan kanan degree 2. So A berapa? 1. B berapa? Negatif 8. C berapa? 16. So jawapan kita adalah K sama dengan 4. Lagi satu. K sama dengan dua-dua sama. Maksudnya dua-dua nilai tersebut adalah sama dengan 4. Boleh? So jawapan kita sekarang adalah apa? So K kita sekarang adalah sama dengan 4. So bila K sama dengan 4, soalan tanya apa? Koordinat. So bila koordinat, so mesti tulis dalam bentuk koordinat. Yang ini. So kita apa? 4. So jawapannya apa? 4 kosong. Okay, boleh? Boleh cikgu. Boleh So jawapannya adalah 4 kosong. Okay. Boleh cikgu. Okay, so kita pergi soalan yang keempat. Soalan keempat, rajah menunjukkan satu fungsi kuadratik yang dilukis pada satu sata kartes. Okay, so kita ada graf kat sini. Persamaan tak ada. So ada pintasan pada negatif 2 dengan 2. Ini adalah pintasan X. Yang ini pula adalah pintasan Y. So di soalan sekarang, cari persamaan bagi graf tersebut. So macam mana kita nak buat untuk soalan yang ini? So kita punya persamaan sekarang macam mana? So bila persamaan, so nampak tak dia lalu dekat mana ni? Pada negatif 2 dengan 2. So maksudnya equation kita sekarang adalah sama dengan, so dia mesti ada perkali A kat depan. A tak tahu berapa sekarang. A tu kita akan cari kemudian. Yang kita tahu sekarang adalah dia punya faktor, betul tak? Ini adalah nilai apa? X sama dengan negatif 2. Ini adalah nilai apa? X sama dengan 2. Boleh? So maksudnya kalau X kita negatif 2, so faktor dia adalah apa? X tambah 2. Yang ini nilai X sama dengan 2, so faktornya adalah apa? X tolak 2. Okay, boleh. Sekarang kita tak tahu nilai A dia berapa. So macam mana kita nak dapatkan nilai A sekarang? So kita tengok sekarang yang mana kita nak cari. Okay, so ini adalah dia punya pintasan Y. So pintasan Y kat sini apa koordinat dia? Sini. 40 ke 04?
0,4. Yes, very good. So ingat 4 ini adalah nilai Y. So koordinat dia adalah 0,4. Ni kena tahu So maksudnya kalau sini koordinat dia 20. Kat sini koordinat dia negatif 20. So masalah kita sekarang kita tak tahu nilai A. So A ni kita nak cari sekarang. So macam mana kita nak dapatkan nilai A? So ganti dalam persamaan. So kita ada 3 titik kat sini. So tak kisah kita nak guna titik yang mana pun. So lagi mudah kita guna titik yang lalu pada paksi Y ni. Yang mana Y dia adalah X adalah sama dengan 0, Y sama dengan 4. Ganti dalam persamaan. Boleh? So 4 sama dengan, so A, so X kita berapa? 0. So 0 tambah 2, 0 tolak 2. Boleh? So dia akan jadi 4 sama dengan A. So 0 tambah 2, 2. 0 tolak 2, negatif 2. So maksud dia akan jadi 2 darab negatif 2. So sama dengan berapa? Negatif 4A. Boleh? Sekarang kita nak cari A kan? So A jadikan tajuk, pindah sebelah. So akan jadi 4 per negatif 4 sama dengan A. So maksudnya A kita berapa? 4 bahagi negatif 4. Negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Negatif 1. Yes. So maksudnya A kita sekarang adalah negatif 1. Dah dapat nilai A? So kita ganti balik dekat sini. So kita punya persamaan adalah Y sama dengan negatif X tambah 2 X tolak 2. Ada jawapan tak kat sini? Tak ada. So maksudnya kita kena expand yang ini. Sebab jawapan kita bukan dalam bentuk ini. Sebab dia tak ada bracket kan. Maksudnya yang kita dapat ni kita expand. Tunjuk dekat sini So dia akan jadi Y sama dengan, ni kembangkan. So X darab X, negatif mesti ada kat luar ni. So X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 2, negatif 2X, 2 darab X tambah 2X, 2 darab negatif 2, negatif 4. Okay, boleh? Kalau jawapan dah ada macam ni, boleh terus cari. Tapi sekarang jawapan kita, dia dah kembangkan. So kena kembangkan lah. Boleh. So ini negatif 2 tambah 2, so confirm jawapannya akan jadi 0. So Y sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 4. So negatif darab masuk dalam. So jawapan akhir Hafiz. So negatif masuk dalam, so jawapan akhir negatif X kuasa 2, negatif tambah 4. Okay, boleh? Ada tak jawapan sekarang? A, B, C atau D? Jawapan dia? Dia dah susun terbalik, betul tak? Yang ni memang tak ada kat depan. Ni adalah sama juga dengan kalau cikgu susun 4 kat depan, maksudnya 4 tolak X kuasa 2. Ada tak jawapan 4 tolak X kuasa 2? Ada tak? C. So jawapannya adalah C. Boleh? Tajuk ni memang banyak tricky sikit. Kamu nak kena baca betul-betul, nak fahamkan konsep dia. Kemudian memang banyak kamu kena selesaikan persamaan. Nak cari X ke, nak cari Y ke. Okay. Tapi jangan risau, perlu latih lebih banyak lah. Okay, kita pergi soalan kelima pula. Okay, soalan yang kelima. Antara berikut yang manakah mewakili graf Y sama dengan 3X tolak X square. Maksudnya sekarang, macam kita nak apa? Lakarkan graf. Macam mana lakaran graf bentuk yang ini? So kita ada 3 tadi, betul tak? Cikgu kata. Yang pertama, kamu tengok kepada nilai A. So A dia sekarang berapa? Berapa nilai A dia sekarang? 3. 3 ke negatif 1?
3x. 3. Okey, Darshan cakap 3. Jawapan lain ada tak? Betul tak nilai A kita 3? Anur betul tak? Nilai A kita 3. Cikgu betul mah. Betul. 3 adalah A mah. Betul. Tapi ada cakap Betul. Semua setuju? A 3. Satu Yes, setuju. cikgu. Berapa Tanushree? Satu cikgu. 1. Betul tak 1? Ada jawapan lain lagi? Okay, tengok betul-betul Okay, so cikgu kata apa? A itu adalah perkali bagi AX kuasa 2. Kan kita punya bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A kita yang mana? Yang ada S square tu. Ini ada S square tak? Tak ada. Yang ada S square sekarang yang mana? Yang ini nampak. X kuasa 2. So ingat A itu adalah perkali nombor depan X kuasa 2. Jangan kamu confuse. Nampak siapa kat depan terus kamu kata A. No. Kamu kena tengok kepada X kuasa 2. Maksudnya kalau cikgu susun ni, so Y adalah sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 3X. Boleh tak? Sekarang jelas tak nampak A dia berapa? Berapa nilai A kita? Nampak cikgu. Berapa nilai A kita? X kuasa 2. X kuasa 2 tu adalah dia punya pemboleh ubah. Nombor depan X square tu. Kalau cikgu ada X square saja, so A dia berapa? 1, betul tak? Kalau cikgu ada 2X kuasa 2, A dia berapa? 2. Yes. Kalau cikgu ada negatif 2X kuasa 2, A dia berapa? Negatif 2. Okey. Kalau cikgu ada negatif X kuasa 2, A dia berapa? Negatif 1. Satu. Yes. Negatif 1. Tengok macam tu So kamu tengok nombor depan X kuasa 2. Maksudnya sekarang A kita berapa kat sini? Negatif 1. So kalau A kita negatif 1, kurang daripada kosong ke lebih daripada kosong? A negatif Kurang. betul ke betul? Kurang. Daripada kosong. So bentuk senyum ke bentuk masam? Masam. Yes. So ingat kalau negatif bentuk masam. So kita ada tak sekarang bentuk masam? Ada. Ada. So nampak yang ini memang bukan jawapan dia. So kita ada 3 pilihan jawapan sekarang. Boleh. Okey, tengok yang kedua pula. Yang kedua cikgu cakap apa? Cari pintasan Y. Bila kata pintasan Y, nilai apa yang kosong? X sama dengan kosong. Tunjuk kat sini So maksudnya sekarang kita ganti dalam persamaan X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, maksudnya Y adalah sama dengan 3 darab dengan kosong tolak dengan kosong darab dengan kuasa 2. So darab kosong, confirm jawapannya adalah berapa? Kosong. Maksudnya sekarang kita punya pintasan Y adalah pada kosong. Ni pintasan Y pada berapa ni? 3. 3. So yang ini confirm bukan jawapan dia. So jawapan kita sekarang sama ada A atau D saja, nampak? So ni pintasan dia. Yes, ni betul. Ni pintasan Y kosong. Yes, betul. Boleh. So yang ketiga nak cari apa? Pintasan X. So 3 step ni. Bila kata nak cari pintasan X pula, terbalik. So Y yang kena kosong. Kalau tadi nak cari pintasan Y, X kena kosong. Kalau kita nak cari pintasan X, Y equal to 0. So dalam persamaan yang sama, kita ganti Y pula sama dengan kosong. Boleh. So kosong sama dengan Chong Li Teng. Morning Chong. Okay, so kita ganti dalam persamaan sekarang. So kita nak cari nilai X kan. So 3X tolak dengan X kuasa 2.
So boleh guna tak sekarang EQN? So kita boleh guna EQN. So ataupun kita guna faktor terus pun tak ada masalah ni. So kosong sama dengan, nampak tak? Ini ada X, ini ada X. So keluarkan X, dia akan jadi 3 tolak X. Nampak? So maksudnya X kita adalah sama dengan kosong. Lagi satu 3 tolak X sama dengan kosong. So X bawa ke depan. So X adalah sama dengan 3. Boleh? So maksudnya sekarang kita punya nilai X adalah 2. Pintasan X dia. So X sama dengan kosong. Lagi satu X sama dengan 3. So kat mana sekarang jawapan dia? A ke D? A. Yes, the answer is A. Macam tu saja. Ataupun yang ini pun sebenarnya kamu boleh terus tekan kalkulator pun tak ada masalah. Sebab kamu nak cari nilai X, betul tak? So kalau tekan kalkulator, A kita berapa? -1. So tekan -1. B kita berapa? 3. Tekan 3. C kita berapa? Tak ada C kan? So maksudnya C kita 0. So nampak? Yang pertama sama dengan kosong, yang kedua sama dengan 3. So ini kalau kertas 2, kamu akan tunjuk jalan lengkap macam ni lah. Kalau kertas 1, kamu terus tekan kalkulator je lah. So jawapannya adalah A. Okay, boleh? Ada apa nak tanya cakap ni? Tak, cikgu. Okay, so cikgu pergi kepada kertas 2. Kertas 2 mesti tunjuk jalan kerja Okay, soalan yang pertama. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. So nampak keluar persamaan kuadratik. So berapa markah? 4 markah. So maksudnya kamu mesti ada 4 jalan kerja untuk dapat 4 markah. Okay, tengok macam mana So bila ada kuasa 2, so kamu asingkan. Maksudnya sekarang macam mana? So 2x tolak 1, ingat yang sama. 2x tolak 1 sama dengan 3x tolak 2. Bukan 1 tolak 1 tambah So ingat konsep tu. Dua-dua tu simbol yang sama. Sebab dia kuasa 2. So macam biasa expandkan. So 2x darab x, 2x, 4x kuasa 2. 2x darab -1, negatif 2x. Siapa ni baru bangun ni? Al-Syamil. Saya korek. Okey, cikgu sambung. So 2x darab dengan x, 2x 4 kuasa 2, 2x darab -1, negatif 2x. So ni pun sama, negatif 2x, negatif darab -1 tambah 1. Sama dengan 3x tolak 2. Boleh? Okey, so kita selesaikan yang mana boleh dulu. Ni boleh selesaikan, so akan jadi 4x kuasa 2. Tolak 2x jadi berapa? Tolak berapa tu? Berapa? Cikgu, negatif 4, cikgu. Yes, dahsyat. Negatif 4x tambah 1 sama dengan 3x tolak 2. Okey, boleh? Kemudian apa step kita nak buat sekarang? Kita dah ada semua ni, lepas tu nak buat apa? Kalkulator. Belum lagi. Boleh buat kalkulator tak sekarang? Kalkulator mesti equal to 0, betul tak? So apa kita nak buat dulu? Semua 1 darab dengan 3x tolak 2. apa dia Ciu? 1 darab dengan 3x. Dan 3x. Okey. 1 darab dengan 2. Ataupun kita bawa ke depan jadi tolak. Bawa ke hadapan. Very good Ciu. Nampak guys?
Kita bawa semua ke depan. So ingat bila kamu dah jadi, ini memang confirm persamaan kuadratik sebab ada kuasa 2. So bila persamaan kuadratik, cara nak selesaikan, semua sekali kita kena kumpul dekat satu bahagian supaya satu bahagian tu jadi kosong. Biasanya memang kita buat yang belakang, bawa ke depan supaya belakang tu jadi equal to 0. Baru kamu boleh tekan EQN. Boleh? So ni kita bawa ke depan, so dia akan jadi 4x kuasa 2 tolak 4x. So ni pun ada x. So bila bawa depan jadi tolak 3x. Boleh? Yang ini tambah 1 salin. Yang ini bawa ke depan tolak 2 jadi tambah 2. Tambah 2. Yes. Sama dengan berapa? Cos. Kosong. Yes. Sekarang tak boleh tekan lagi EQN sebab kamu nampak ini ada x, ni ada x. Ni ada nombor, ada nombor. Kena permudahkan dulu. So 4x kuasa 2. Negatif 4x tolak 3x. Negatif 7x. Okay, good. Negatif 7x. 1 tambah 2. 3 tambah 3. Tambah 3 equal to 0. Okay, boleh. Sekarang baru kita boleh tekan EQN. So, tekan EQN. Hilang pula ke? So, tekan EQN. Macam biasa. Ni cikgu Rani So, A berapa? Sekarang A kita berapa? 4. 4. Yes, good. A 4. kan equal. B kita berapa? 7. 7. Negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. 7. Tengok sekali depan nombor tanda kena tengok sekali. Okey, negatif 7 C 3. 3. 3. S 3. Tekan equal. So nampak kita dapat jawapan. So ini kertas 2. So bila kertas 2 mesti ada pemfaktoran. Ni cikgu sambung kat sebelah So maksudnya mesti ada faktor sama dengan kosong. Ni kamu tulis kemudian tak apa. Kita tulis dulu jawapan yang kita dapat dalam kalkulator. Yang pertama X sama dengan 1. Lagi satu jawapan X sama dengan berapa? 3/4. Yes, good. Kalau dapat perpuluhan, kamu tukar jadi pecahan Jangan biar dalam perpuluhan. Lainlah kalau kita punya soalan tu ringgit ke ataupun memang dia nak dalam perpuluhan ke. Kalau tak ada apa-apa, so tinggal dalam pecahan. Cara nak tukar pecahan macam mana? Tekan shift, tekan ABC ni. Boleh? So jawapannya adalah 3/4. Okay. So kalau dapat jawapan 3/4, sekarang kita nak isi faktor ni kan? So kalau X1 faktor kita apa? X. X tolak 1. Okay. X tolak 1. 3/4. X tolak 3/4. 3/4. X tolak 3/4. Okey, kalau untuk pecahan hati-hati Kalau untuk pecahan 3x tolak 4. tengok sampai kat bawah. Sikit lagi Tanushi tu. Tapi kamu terbalik pula. So 4 ni kena bawa ke depan. Istilah dia macam tu. So kita macam reverse dia punya jalan kerja tu kan. So yang bagi ni bawa atas. So maksudnya 4x. X tolak. Ada yang tintong tu berapa? Ada nak tanya ke? Okey, tak ada. So 4x ni positif 3, so tolak 3. Tolak 3. Tolak 3. Yes. Faktor tak boleh dalam bentuk pecahan. Sebab tu kamu kena bawa naik atas. Jangan buat x tolak 3/4, salah. So mesti 4 tu bawa ke depan baru tolak 3. Boleh? So dah tengkap jauh. Mesti ada equal to 0. So markah dia macam mana? So markah kamu yang kamu expand buka bracket ni 1 markah. Yang kamu faktorkan ni 1 markah. Jawapan X1, jawapan X2 1 markah. So 4 markah Okay, boleh? Okay? Okay tak? Cikgu, Ya, Cikgu. saya you. Tadi saya tekan yang pertama tu
X1 adalah bahagi 3, tolak 3 sama dengan 4 dan itu X sama dengan 1. Okey, betul. Yes, betul tu jawapan Saya dia. nak tanya, itu jawapan Kalau saya tekan X1 adalah tolak 3 sama dengan 4 kan. Dan lepas tu X2 saya tekan negatif 1. Itu jawapan ada berbeza kan? Tak faham. Semula Ciu tekan apa? Waktu tekan EQN tu ke? Betul. Okey. Tadi saya tekan EQN. Okey, A berapa? A 4. Okey, B Saya tekan 7. dia negatif 7 Ciu. Kamu kena tengok kat sini Ciu. Kalau kamu tekan 7 saja jawapan akan salah. Jawapan. Negatif dengan positif tu penting. Kalau negatif 7, so mesti B kita sama dengan negatif 7. Kalau kat sini tambah 7, so baru kita punya B positif 7 Ciu. Okey. Jawapan? Okey. So sebab tu hati tengok tanda positif ke negatif. Okey. Lagi nak tanya? Pergi soalan 2 Okey, soalan yang kedua, soalan suruh melakar graf. So bila lakar graf, so ada 3 benda kamu nak kena cari. Yang pertama apa? Tengok kepada nilai A. So A kita sekarang positif ke negatif? A kita berapa? 1. So A kita 1. Positif ke negatif? Positif. Senyum ke masam? Senyum. Saya ingat kalau positif mesti kita senyum. Kalau negatif baru kita masam. Okey. Yang kedua apa? Cari pintasan Y. So ingat X sama dengan 0. Yang ketiga kita cari pintasan X. Y equal to 0. Okay, so kita tahu sekarang confirm bentuk kita adalah bentuk senyum. So kita cari nilai pintasan Y. So cari dulu nilai baru kita boleh lukis. So bila kata pintasan Y, nilai apa yang kosong? X sama dengan 0. So nampak tak persamaan sekarang? So Fx ni adalah Y. Sebab Y adalah sama dengan Fx. Dia tulis Y ke, dia tulis Fx ke kat situ, ia adalah merujuk kepada nilai Y. Jangan confuse So sekarang X ni yang kita ganti jadi 0. So maksudnya Y adalah sama dengan 0 kuasa 2 tolak dengan 10 darab dengan 0 tambah 16. So ni 0, jawapan kita berapa? 16. Betul tak? So pintasan Y kita adalah sama dengan 16. Boleh. Seterusnya cari pula nilai pintasan Y. Pintasan X. Maksudnya kita nak cari nilai X dia sekarang berapa. So Y equal to 0. Boleh. So ganti dalam persamaan. So 0 sama dengan X kuasa 2 tolak 10X tambah 16. Boleh tekan EQN tak sekarang? Boleh tak? Boleh. Boleh. So sekarang terus kita tekan EQN. So A berapa? 1. Yes. B berapa? Negatif 10. Good. Negatif 10. C berapa? 16. Okay. So apa nilai S kita nampak? So jawapannya macam biasa mesti ada faktor equal to 0. Equal to 0 nak letak belah depan boleh, nak letak belah belakang pun boleh. Tak kisah Okay. So kita punya jawapan X sama dengan 8. Lagi satu jawapan? X sama dengan 2. So kalau X sama dengan 8, apa faktor kita? X tolak 8. Tolak 8. Kalau X sama dengan 2? X tolak 2. Okay, good. Boleh? So maksudnya sekarang graf kita akan memintas pada paksi Y 16 dan memintas pada X pada 8 dengan 2.
So kalau cikgu lukis, maksudnya graf kita bentuk dia macam mana? Dekat bawah ni mesti ada paksi Y, mesti ada paksi X. Sebab sekarang tajuk kita adalah fx, so paksi Y ni adalah fx. Yang ini adalah X. Boleh? So kita tengok sekarang dia memintas pada 2 dengan 8. Ini kosong kita punya X. So kita anggar sahaja. Tak pakai kata graf. Contoh kalau kita anggap sini 2, sini contohnya 8. Tak kisah. Kita buat anggaran saja. Kemudian dia lalu pada berapa? Dia lalu pada Fy iaitu Fx ni adalah Y pada berapa? 16. Tak kisahlah anggap 16 tu kat mana-mana pun. Graf kita bentuk apa tadi? Senyum. So kita buat je lah bentuk senyum. Janji lakaran tu kamu kena bentuk simetri. Kena lakar betul-betul lah walaupun dia lakaran. So ambil. Buat lengkung bawah mesti ada kawan ni. Naik atas. Tu cikgu kembang terlebih sikit dulu. So ini adalah lakaran bentuk graf fungsi kuadratik. Nampak? So kau meja sikit lah tu. Yang penting mesti bentuk apa? Bentuk kuadratik. Nilai kat bawah ni tak perlu cari. Yang penting kamu ada pintasan Y, kamu ada pintasan X. So dah betul. So berapa markah dekat sini? 4 markah. So bila lakaran, markah akan diberi pada graf. Okey, markah akan diberi pada graf. Maksudnya kamu buat bentuk senyum ni 1 markah, kamu ada pintasan Y ni 1 markah, kamu ada 2 pintasan X ni 1 markah, dua-dua ni 1 markah. So jawapan akhir semua sekali kamu lukis bersih, cantik, bentuk semua betul, 1 markah. So 4 markah kat sini. Boleh? Maksudnya markah diberi tempat yang kamu lukis. Yang pasti nilai ni kena betul lah. Janji kamu dapat bentuk senyum ni pun kamu dah boleh dapat 1 markah. Walaupun nilai ni salah ke, semua salah, tapi janji kamu buat bentuk senyum 1 markah. So bila jumpa lakaran, jangan takut. Kamu kena tengok nilai A dia. Bentuk senyum ke bentuk masam? At least kamu tak tahu buat yang lain, janji kamu lukis bentuk senyum ataupun masam, dah dapat 1 markah. Okay, boleh kelas? So advantage lagi, cari pintasan Y, ingat X equal to 0, cari pintasan X, Y equal to 0. Maksud kita cari nilai X dia. Dapat 2 markah lagi. Okay, boleh? Ada apa nak tanya? Untuk lakaran? Tak ada cikgu. Okay, so cikgu pergi soalan yang ketiga. Soalan ni dah masuk kepada penyelesaian masalah dah. Dia bagi kita masalah, so kita nak selesaikan. Okey, sempena cuti hujung minggu, Diana ingin membuat sebuah taman bunga di laman rumahnya. A, B, C, D ialah pelan laman rumahnya. Taman bunga APQ berbentuk segitiga, diberi luas seluruh ruang laman rumahnya adalah 20. Maksudnya luas keseluruhan ni adalah sama dengan berapa? 20. Cari panjang dan lebar dalam meter seluruh laman itu. Okey, apa yang kita nak guna sekarang? Laman tu berbentuk apa? Laman sekarang bentuk apa? Bentuk apa laman tu? Bentuk segi 4, betul tak? Kamu jangan confuse dengan triangle ni. Sebab sekarang dia ada bagi maklumat dekat kita, luas seluruh luang laman rumah dia itu adalah 20. Maksudnya total luas ini adalah sama dengan 20. Luas laman dia bentuk segi 4 ni adalah sama dengan 20. 20 meter persegi. Walaupun dia ada bagi kamu triangle yang tepi ni, sebenarnya tak terlibat pun. Okay, kamu tak perlu cari pun luas yang tanaman dia tu berapa. Sebab sekarang dia bagi kita maklumat
luas laman. Dia nak soalan apa? Panjang dan lebar laman dia. Nah, maksudnya panjang mana? Ni panjang. Yang ni pula dia punya lebar. So masuk dalam rumus. Apa formula untuk cari luas segi empat? Apa formula? Nak cari luas segi empat. Apa rumus dia? Apa dia, Mi? Apa dia, Mi? Angkat tangan tu. Apa formula luas? Tertekan cikgu. Tertekan. Jawablah. Apa formula luas segi empat? Panjang darab Panjang Panjang darab dan lebar. Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Itu semua basic. Kamu kena ingat. Kalau segi empat, panjang darab lebar. Kalau segi tiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Betul tak? Ni yang basic. Yes. Kamu kena terus boleh buat ni. Panjang darab lebar. Kalau segi tiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Ni tapak, ni tinggi. Satu lagi apa? Yang biasa kita buat bentuk apa? Trapezium. Bentuk-bentuk asas ni. So kalau trapezium, apa rumusnya pula? 1/2 darab A 1/2 tambah B darab dengan apa? Tinggi. Ni trapezium. Ni bentuk tiga basic ni mesti ada dalam kepala kamu dah konsep dia ni. Nampak je bentuk macam tu, kita guna rumus trapezium. Contohnya nampak segi empat, so kita guna luas segi empat. Sekarang bentuk segi empat kan? So kita gunalah formula untuk luas segi empat. Panjang darab lebar. Okey, panjang dia sekarang berapa? Sini 2, sini 3x. So 5x. 2. Boleh tambah tak 2 dengan 3x tu? Oh, tak boleh. Tak boleh. So maksudnya sekarang apa kita punya panjang sekarang? 2 tambah 3x. Yes, very good Kak Nushri. So 2 tambah 3x. Dia dah jadi satu ungkapan. Tak boleh selesaikan, biar je macam tu dulu. Okey, lebar dia pula. Sini 3 tambah X. Yes, 3 tambah x. x. Okey, dalam sebutan X. So sekarang kita nak cari apa? Luas. Betul tak? Kita tahu luas sama dengan 20. Rumusnya apa? Panjang darab lebar. Panjang kita sekarang apa? 2 tambah 3x. So maksudnya 2 tambah 3x. Lebar dia sekarang adalah 3 tambah x sama dengan berapa? 20. Kamu dapat terbitkan tu dah dapat satu markah dekat sini. Sebab kamu dah tahu apa yang kamu nak kena buat. Okay, boleh? Next step kita buat apa? Kita dah ada persamaan. Kita nak buat Darab. Yes, darab. Kita kembangkan, expand. Konsep dia semua sama. Yang ni kamu kena terbitkan dulu. So 2 darab 3, 6. 2 darab x tambah 2x. 3x darab 3 tambah 6x. 3x darab x tambah 3x kuasa 2 sama dengan 20. Salin dulu. Lepas tu buat apa? Next step. Tambahan dia. Sama. Tambahkan 2x tambah 6x tu kan. Okey, itu selesaikan dulu. So jadi berapa? 8x. 8x tambah 3x kuasa 2 sama dengan 20. Okey, next step. Susun. Okey, susun. Bawa ke mana? 3x kuasa 2 tambah 8x Okey, tambah 6. Okey, lepas tu 20 tu Sama Bawa ke dengan depan. bawa ke tolak 20 sama dengan kosong. 20 sama dengan kosong. Okay, good. Semua dah boleh nampak So susun dan kemudian semua sekali mesti bawa ke depan. So 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 6. So 20 bawa pindah depan jadi apa? Tolak 20 sama dengan kosong.
Tak susah pun. Bila kamu dah tahu konsep, insyaAllah soalan apa pun semua boleh jawab. Okey, so yang mana kita nak selesai sekarang? Ni boleh kan? So dia akan jadi 3x kuasa 2 tambah 8x. Dapat berapa tu? 6 tolak 20? 14. Negatif 14 sama dengan kosong. Boleh tekan EQN tak sekarang? Boleh. Yes, baru boleh tekan EQN. So A kita berapa? 3. 3. B berapa? 8. 8. C berapa? Negatif 14. Negatif 14. Mana Pak? So jawapan akan dapat, kenapa dapat ni? Sekejap. Ada cikgu salah kira ke? 2 tambah 3x, 3 tambah x. Ada salah kira mana-mana ke? Darab 3, 6, 2x. Oi ni sayang oi. 3x darab 3 ni kenapa jadi 6 ni? Nah, ada nasi. Ini tak nampak. Ni dah silap sayang oi. 3x darab 3 ni berapa? 9. Semua tak perasan So 2x tambah, patutlah dapat perpuluhan macam je. So ini 11. 2 tambah 9. So kemudian ni pun 11. 11 ni. Okey, kita tengok balik semula. So A kita berapa? A kita 3. B kita 11. Negatif 14. Yes. So jawapannya sekarang adalah X sama dengan 1. So faktor dulu mesti ada kaedah fakturan tu mesti ada. So X1 yang pertama. So jawapan yang kedua. Ingat dalam perpuluhan tukar kepada pecahan. So berapa? Negatif 14 per 3. Yeah. Negatif 14 per 3. Okay, so faktor dia sekarang. Kalau X1. Tolak 1. Okay, yang ini faktor kita. 3 ni ingat, 3 buat ni atas. 3x 3x. 3x tambah 14. Yes, very good. Dah nampak dah tu. Okay, so dia punya faktor adalah 3x tambah 14. Baru lengkap kita punya jalan kerja. Okay, so sekarang kita nak ambil dua-dua tak nilai x? So x kita sekarang adalah merujuk kepada apa? Panjang, betul tak? Bila panjang boleh negatif tak? Panjang boleh negatif tak? tak boleh. Tak boleh. So bila kita ada dua jawapan macam ni, kita tengok balik masalah kita tu merujuk kepada apa? Okay, so maksudnya sekarang kita kena pilih satu saja jawapan. So X kita sekarang adalah sama dengan 1 apa? 1 meter. Tak tulis meter tu pun tak apa. So kamu tulis 1 pun dah dapat markah. Boleh? Okay, tengok balik soalan dia minta kita cari apa tadi? Cari panjang dan lebar. Kita dah dapat X. X tu adalah nilai kat sini. Belum lagi dapat panjang dengan lebar dia. So macam mana dapatkan panjang dengan lebar? Kena gantikan kita punya nilai X tu. Betul tak? So maksudnya sekarang panjangnya adalah sama dengan 2 tambah 3X. X kita berapa? 1. So 2 tambah 3 darab 1 sama dengan berapa? 5. So panjangnya adalah 5 meter. Okay, untuk lebar pula. Lebar adalah sama dengan 3 tambah X. So X kita berapa? 1. So 3 tambah 1 sama dengan 4. Boleh? Okay tak? Okay, ni markah dekat mana? So yang kamu dapat ungkapan ni 1 markah. Kamu faktorkan ni 1 markah. Dapat panjang 1 markah, dapat lebar 1 markah. Okay, markah dia ada 4 sahaja.
Okay, ada apa nak tanya untuk soalan yang ni? Ada cikgu. Okay, so cikgu pergi lagi satu soalan. Okay dah Tunggu lagi ni, tak apa, cikgu satu lagi. Okay, yang ni pula adalah bentuk soalan bahagian B. Kalau tadi bahagian A, bila bahagian A dia tak banyak anak-anak dia. So bila kertas 2 bahagian B, dia anak pecahan anak di bawah dia. Markah dia pun adalah berapa ni tengok? 3, 5, 8, 10. So markah untuk satu soalan bahagian B adalah 10 markah. Okay, boleh? Kita tengok bentuk soalan dia macam mana. Okay, yang pertama. So rajah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax tolak p tolak q. Maksudnya ini adalah dia punya nilai p dengan q ni punca-punca dia. R pula adalah titik maksimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. Okey, soalan yang pertama, hitung nilai P, Q dan juga A. Okey, macam mana kita nak buat ni? So, nampak tak? Okey, kita ada persamaan sekarang. Fx sama dengan A, X tolak P, X tolak Q. Okey, P dengan Q ni adalah nilai apa sebenarnya? Nilai X, betul tak? Punca-punca yang kita tekan pakai EQN tu, betul? Maksudnya nilai pintasan X dia. Okay, nampak tak pintasan X dia berapa sekarang? Ada 2 kat sini. Maksudnya X sama dengan 2, X sama dengan 6. Boleh? So kalau X sama dengan 2, faktornya adalah apa? Kalau X sama dengan 2, faktor dia apa? Macam kaedah tadi kita Tolak 2. X tolak 2. Yes. Kalau X sama dengan 6, apa faktor dia? X tolak 6. Yes. X tolak 6. Boleh tak kita banding sekarang? Nampak tak? A memang kita tak tahu lagi berapa. Tapi nampak tak P kita berapa? P kita berapa? P adalah berapa sekarang? Negatif 2. Negatif 2 atau 2 sahaja? Sini dah tolak. P kita adalah berapa? 2 sahaja. Sebab sini tolak, sini pun tolak. Kita nak tengok P je sekarang. So ambil P je. P adalah berapa? 2. So jawapannya tulis kat ruang jawapan Sebab dia ada ruang jawapan kat bawah tu. So tulis dekat situ. Jangan tulis merata-rata. So P adalah sama dengan 2. So Q sekarang berapa? Nampak tak? Q berapa? 6. 6. Macam tu sahaja. Cuma kamu nak kena terbitkan faham apa yang dimaksudkan dengan pintasan X tersebut. Okey. Kita nak cari nilai A pula sekarang. Macam mana nak cari nilai A? Ingat kita guna apa? Penggantian. So nampak tak koordinat ni? So apa titik untuk ni? Kosong negatif 12 ke negatif 12 kosong? Kosong? Kosong negatif 12. Yes, kosong negatif 12. So ini adalah nilai X, yang belakang adalah nilai Y. So kita boleh ganti dalam persamaan. Boleh? So fx ni adalah sama dengan Y. Maksudnya fx kita sekarang adalah negatif 12. So ganti dekat situ. Cuba kat sini So negatif 12 sama dengan A. X kita sekarang berapa? Kosong. So kat sini ganti jadi kosong. So kosong tolak 2. Kosong tolak 6. Boleh? So dia akan jadi negatif 12 sama dengan A. So negatif 2 darab negatif 6. Negatif 2 darab negatif 6 berapa? 2 darab 6 berapa? 12. So jadi 12A. So A kita sekarang berapa? Buat pindah sebelah. So akan jadi negatif 12 bahagi dengan 12. Betul tak? So A kita berapa sekarang? Negatif 1. 1. Yes. So tulis kat sini A kita adalah negatif 1. So boleh?
Maka ada sekarang berapa? 3. So 1, 2, 3. Kita cari jawapan tu baru dapat 1 markah. Jawapan salah terus tak ada markah Okey, kita B pula. Tuliskan persamaan kuadratik berikut. So kita dah tahu A tadi. So kita punya persamaan, maksudnya kita ganti je dalam ni. A kita negatif 1 kan? So fx adalah sama dengan negatif 1, x tolak 2, x tolak 6. So kita kembangkanlah. So sama dengan negatif 1, ni expand, x darab x kuasa 2. X darab negatif 6, negatif 6x. Negatif darab 2, negatif 2x. Negatif 2 darab negatif 6 tambah 12. Boleh? So, negatif 1, x kuasa 2, negatif 6 tolak 2, negatif 8 kan? Negatif 8. Yes, so tambah 12. Nampak tak ada negatif kat luar? So semua darab masuk ke dalam. Last step kita. So sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 8x tolak 12. So ini adalah kita punya persamaan. Okay, boleh tak kelas? Kita just kembangkan sahaja sebab dia nak suruh tulis persamaan. Okay. Untuk C pula. Tentukan persamaan paksi simetri. Paksi simetri apa dia? Maksudnya yang lalu dekat tengah-tengah. Maksudnya kita nak tahu sekarang X kita tu lalu dekat mana. Ni tengah-tengah ni. Macam mana kita nak cari tu? Nilai belah kiri dengan kilan sama tak? Sama tak? Tak sama memang tak sama. Sini 2, sini 6. Tapi jarak daripada sini sampai 2, sini sampai 6 sama tak jarak sini? Sini dengan sini sama tak jarak dia? Sama. Yes. So ingat bila simetri, bila kuadratik, maksudnya jarak dia sama. So boleh tak kita tahu sekarang X dekat tengah-tengah dia berapa? Berapa tu? Cuba kita buat kat situ dia punya senggatan. So kalau sini 2, so 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Kita bahagi sama rata. So 6 tolak 2, 4. 4 bahagi 2 sebab sama rata kan? 4 bahagi 2, 2. So maksudnya jarak unit sini 2, belah sini pun 2. Kita bahagi 2 lah. Tolak dulu. 6 tolak 2, 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Maksudnya beza unit untuk setiap bahagian ni adalah 2. Kita buatlah garis nombor dia. So 2, 3, 4, 5, 6. So lalu pada nilai berapa sekarang X ni? Nampak tak? 4. So bila persamaan paksi simetri, mesti ada X kat depan. Sebab dia persamaan. Maksudnya dia memintas X pada nilai berapa. So apa kita punya persamaan? X sama dengan berapa? X sama dengan 4. Boleh? So tulis dekat ruang jawapan. Ni cikgu tak buat ni, tulis dekat bawah So jawapan untuk C, persamaan paksi simetri dia adalah apa? X sama dengan 4. Mesti ada X Tak ada X, salah. So mesti ada. Ni mesti ada. Wajib. Baru dapat 1 markah. So ni 1 markah. So untuk soalan tadi 2 markah So 2 markah tu dekat mana? Ini 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okay. So untuk yang dia pula, nyatakan koordinat untuk R. So kita dah tahu tadi kat sini nilai kat sini. Sini adalah 4 kan? Sini kita dah tahu koordinat dia. Sini nilai X dia adalah 4. Y dia kita tahu tak? Tahu tak kat situ Y dia berapa? Tak tahu kan? Y kita tak tahu kan? Tapi kita boleh cari. So Y kat sini kita tak tahu berapa. Ni kita tak tahu berapa Y dia. Kita boleh cari. Macam mana kita nak cari? Guna apa? Guna apa?
ganti dalam persamaan. So ingat bila ada nilai yang kita nak cari, ganti dalam persamaan. Kita ganti dalam persamaan cikgu. Maksudnya bila X kita 4, so berapa nilai Y? Sebab kita nak titik ni sekarang. Titik untuk koordinat R ni. R tu adalah titik maksimum dia. So macam mana kita nak cari untuk D tu? So, dia punya koordinat adalah 4Y. Yang mana 4 ini adalah nilai X, yang ini adalah nilai Y. So, dalam persamaan kita tadi, ataupun kita guna je yang tadi, yang last kita dapat tadi. So, Y dia adalah, Fx dia adalah Y, X dia adalah 4. So, maksudnya Y sama dengan negatif 4 kuasa 2 tambah 8 darab dengan 4 tolak 12. Boleh? Negatif tu depan X. Jangan letak kat dalam pula. So negatif tu depan X. So bila tekan kalkulator, terus kita kira jawapan dapat berapa. So negatif 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, letak bracket Macam mana kamu tulis, macam tu kamu tekan dalam kalkulator. So 8 darab 4 tolak dengan 12. So jawapannya adalah 4. So Y sama dengan 4. So dia tanya titik R tadi, betul tak? So R kita sekarang tulis dalam bentuk koordinat. So 4 dah tahu, Y berapa? 4. So koordinat dia adalah 4, 4. Okay, boleh? Boleh kelas? Okay. So cikgu stop dulu sampai sini. So hari Khamis cikgu akan sambung dengan soalan 2 dengan soalan yang ketiga ni. Tak apa, kita ada masa lagi. So untuk hari Khamis pun cikgu akan buat quiz. Live quiz. Lepas habis tu, so kita buat quiz, tengok dapat berapa markah. Okay, setakat ni ada apa nak tanya? So cikgu stop sampai sini dulu lah. Ada apa nak tanya tak? Untuk tajuk? Ada cikgu. Okay semua? Sekejap, kita tengok kehadiran. 27. Ramai tak masuk ni. Ni kena BI kan? Awas ada awas. Awas tak ada. Awak ni prepare text MC untuk ni. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Macam Womfoy pun tak ada masuk Tak siap Okey, so kelas itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua dapat menghadirkan diri, dapat beri komitmen. Okey, so kita sambung hari Khamis Tengok. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sama. cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Ya, sama-sama. Bye. Ya, Fifi, Yovin, Yafiz.